Yang berbahagia dan yang berkuasa, Saudara Rudi Rusli selaku pengurusi kamu, Saudara J. Solomon, Sekretariat kamu, yang dihormati dan dimuliakan Dr. Abdul Halim Mansur, mantan Presiden FMC dan Jawatan Kuasa Kerja kamu, Datuk Syafiq Mahmud, Presiden Uni MLC, pengamal-pengamal media yang dihormati, ahli-ahli kesatuan sekerja dan tetamu jemputan yang dikasihi sekalian. Selamat datang ke sidang media tuntutan kamu untuk 15 juta pekerja sempena PRU 15. Dari Gujarat, kerabat Sunda mendagang seikat cinta isi suri. Datangnya hadiran menyeri agenda menyulam berkat segenap hari. Bersyukur kehadiran ilahi kerana kita sama-sama berkumpul untuk mencairkan sidang media kamu yang telah diatur pada awalnya. Tidak lain, tidak bukan, hanyalah atas keprihatinan dan kesukuran kami dalam memperjuangkan nasib dan hak pekerja secara umumnya dan hak kesatuan sekerja secara khususnya. Seperti mana yang kita lihat yang telah dibanting, yang telah dipamerkan, naratif sidang media pada hari ini lebih berkisarkan dengan tuntutan kamu untuk 15 juta pekerja sempena PRU 15. Semoga penyampai nanti akan menyampaikan pendapat, pandangan maupun komen yang seiring dengan suasana PRU sekarang ini. Sidang hadirin saudara-saudari yang dihormati sekalian, menandatangani tanda kesyukuran lafaz bismillah mengukuh tautan. Doa dimohon penuh pengharapan agar majlis mendapat keberkatan. Untuk memberkati sidang media kita pada pagi ini, dengan sukacitanya majlis menjemput Saudara Faizal bagi memimpin bacaan doa. Majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala pujian hanya bagi Allah Tuhan sekalian. Selawat dan salam atas Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sesungguhnya pada hari ini kami berkumpul kerana-Mu, Ya Allah. Kami berkumpul untuk menimba ilmu, bertukar pendapat, menyumbangkan buah fikiran, menghubungkan silaturahim dan memberi sokongan ke arah meningkatkan lagi prestasi kami. Ya Allah, perbaikilah urusan dunia dan agama kami, bersih dan suci pekerjaan kami. Berilah cahaya petunjuk kepada hamba-hamba-Mu di dunia ini. Berilah kami ilham untuk mendapatkan jalan-Mu yang lurus. Peliharalah kami dari segala kejahatan dan keburukan. Ya Allah, Ya Rahman, kami memohon agar Engkau jadikan sidang media ini sebagai agenda yang Engkau berkati dan bertahu. Semoga sidang media ini dapat menjadi langkah permulaan dalam perjuangan kami mencapai kejayaan dan wadah yang dapat mengeratkan perpaduan dan solidariti antara kami dalam menghargai nikmat kemerdekaan demi agama, bangsa, negara yang kami cintai. Kabulkanlah doa sekalian kami. Amin, amin, ya rabbal alamin. Majlis merakapkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Saudara Faizal. Baiklah. Jemputlah Tuan memberi gamat, buat jelata barang seperti. Jemputlah Tuan menabur hikmat, kata permata mengikat hati. Tanpa melengahkan masa dan bagi meneruskan sidang media kamu, dijemput Saudara Rudi Rusli, pengurusi kamu, untuk memberikan penerangan dan pengenalan kamu kepada semua, sekaligus akan membuka gelanggang sidang media pada pagi ini. Dengan segala hormatnya dipersilakan Saudara Rudi Rusli. Pengurusi majlis, Assalamualaikum, salam sejahtera. Terlebih dahulu saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada rakan-rakan media yang hadir pada hari ini. Kita tahu ini adalah musim pilihan raya, jadi mungkin rakan-rakan media lain sibuk dengan tugasan di luar, dan tidak lupakan salam sejahtera kepada
saya akan terangkan pengenalan kamu. Lepas tu kita akan pergi kepada tuntutan dan kenapa kita tuntut, dan akhir sekali mungkin ada rakan-rakan kawasan kuasa yang ingin menambah sedikit poin yang benda itu, dan kita akan pergi kepada sesi soal jawab. Okey. Okey, mengenai kamu kan. Kamu adalah gabungan membantah kepelbagaian kesatuan kerja ataupun Coalition Against Multiplicity Union atau disebut KAMU, CAMU. Merupakan satu gabungan yang terdiri daripada 39 kesatuan kerja dan Majlis Rangkaian Kesatuan Kerja Antarabangsa Malaysia (MNC) yang terdiri daripada lebih 100 kesatuan kerja. Kamu dibentuk untuk menzahirkan pendirian membantah beberapa pindaan yang dicadangkan dalam Undang-Undang Kesatuan Kerja Pindaan 2022, yang mana pindaan ini telah diteruskan pada 5 Oktober lepas di Parlimen. Sebagian besar peruntukan yang dicadangkan oleh Kementerian Sumber Malaysia banyak keburukan dan impak negatif ke atas hak dan kepentingan kaum pekerja dan juga pergerakan kesatuan kerja di Malaysia. Setelah 65 tahun berlalu, rakyat Malaysia masih lagi melalui fasa kehidupan yang ditindas diskriminasi, keterusan dan eksploitasi pekerjaan. Adalah tidak adil kepada kaum pekerja apabila setiap kali pilihan raya, ahli politik dan parti mereka menggunakan isu pekerja untuk meraih undi. Tetapi hakikatnya apabila menang, isu ini diam berbisu. Justru dengan ini bagi pilihan raya ke-15, kamu menyeru semua calon yang bertanding dan bakal menjadi ahli parlimen untuk menepati dan melaksanakan 6 tuntutan kamu yang dekat dengan hati penghuni ataupun hati rakyat Malaysia demi nasib pekerja, keluarga mereka dan kesatuan kerja di Malaysia untuk kehidupan yang bermaruah. 6 tuntutan tersebut adalah nombor 1, Jabatan Pembangunan Perusahaan dan Mahkamah Urusan hendaklah mengarahkan majikan melaksanakan formula gaji minima Kementerian Sumber Manusia supaya jurang ketidakseimbangan pendapatan akan dikurangkan. Saya rasa semua ada tuntutan tu ya, dengan masing-masing. So, kenapa tuntutan ini harus dipenuhi? Kita sedia maklum bahawa gaji minima telah dinaikkan kepada 1,500 sebulan bermula 1 Mei yang lepas. Namun kenaikan ini masih belum mampu untuk golongan pekerja dapat hidup dengan selesa dan terjamin. Dengan kos kenaikan harga barangan yang sukar dikawal, kehidupan pekerja dan keluarga mereka dari golongan pekerja khususnya B40 dan juga M40 sememangnya agak sukar. Lebih-lebih lagi di bandar utama. Dari apa yang kita ketahui, pengiraan formula gaji minima Kementerian Sumber Manusia menunjukkan gaji minima yang sepatutnya diterima adalah 2,264 dan bukannya 1,500. Ini juga dapat mengurangkan jurang ketidakseimbangan pendapatan. Tuntutan kedua, Dewan Rakyat hendaklah menarik balik rang Undang-Undang Kesatuan Kerja Pindaan 2022 dan memasukkan semua seksyen eksploitatif terhadap pekerja dalam rang undang-undang yang memudahkan kepelbagaian kesatuan kerja dan kuasa berlebihan atau autonomi ketua pengarah. Sebagai alternatif, Dewan Negara akan mengarahkan Dewan Rakyat meneliti semula rang undang-undang ini. Okey. Jadi kenapa kita tuntut begitu? Seperti mana yang dimaklumkan kepada semua bahawa sementara terdapat beberapa perkara yang positif, kamu mendapati bahawa sebagian besar peruntukan yang dicadangkan oleh Kementerian Manusia untuk dimasukkan dalam rang undang-undang ini akan membawa lebih banyak keburukan dan impak negatif ke atas hak dan kepentingan kaum pekerja dan juga pergerakan kesatuan kerja di Malaysia. Di antara pindaan tersebut adalah mewujudkan kepelbagaian kesatuan kerja di satu tempat kerja dan kuasa berlebihan atau autonomi ketua pengarah. Rang undang-undang tersebut bakal membawa lebih banyak kemudaratan kepada kaum pekerja dan kesatuan kerja di Malaysia. Gabungan ini atau kamu percaya dan optimistik bahawa masih ada lagi ruang untuk diperjuangkan. Perlu saya tekankan di sini juga
terdapat satu putusan mahkamah pada tahun 2017 iaitu yang telah diputuskan oleh Tuan Arif bin Zakaria, iaitu bekas Ketua Hakim Negara, dalam kes Kesatuan Pekerja-Pekerja Bukan Eksekutif Bank lawan Kesatuan Kebangsaan Pekerja-Pekerja Bank (ANO). Apa yang diputuskan, terdapat satu kesatuan yang wujud mewakili industri yang sama dan ia harus disedari oleh Ketua Pengarah. Ketua Pengarah itu orang yang mendaftarkan kesatuan sekerja, bahawa kebilangan ataupun kepelbagaian kesatuan sekerja berkenaan pekerjaan yang sama tidak akan memupukkan keharmonian industri. Itu jelas, itu penghakiman cukup jelas bahawa hakikatnya bahawa bilangan ahli dalam suatu kesatuan adalah keteguhan kesatuan tersebut. Jadi apa yang ingin dilakukan oleh bekas Menteri Sumber Manusia ini, adakah ini satu langkah yang baik dan bijak dengan meminda dalam undang-undang dengan memasukkan kedudukan ke pelbagai kesatuan sekerja? Ia terus menjadi satu misteri. Adakah Menteri atau Kerajaan suka melihat perpecahan kepada perpaduan pekerjaan? Itu yang harus kita tekankan kenapa kita nak tuntutan ini. Tuntutan ketiga adalah majikan akan dihukum kerana memecat pemimpin kesatuan sekerja dan ahli kesatuan yang mengambil bahagian dalam aktiviti kesatuan sekerja berikutan pertikaian perusahaan. Dan kenapa? Terhadap perkara ini terdapat beberapa kes sebelum ini yang mana pemimpin kesatuan dipecat kerana lantang menyuarakan hak pekerja serta menjalankan aktiviti kesatuan sekerja, mereka diambil tindakan dan dibuang kerja. Terdapat banyak kes yang berlaku. Dan hakikatnya kesatuan sekerja bukanlah semata-mata organisasi yang memperjuangkan ekonomi pekerja atau menurunkan upah dan syarat-syarat pekerjaan dengan pihak perusahaan, tetapi kesatuan sekerja adalah satu kepentingan berorganisasi bagi melindungi dan memperjuangkan kepentingan pekerja melalui tindakan kolektif. Selain itu, kesatuan sekerja berunding dengan majikan untuk dapat tema dan syarat pekerjaan yang lebih baik serta piawai tempat kerja yang sihat. Tuntutan keempat adalah pekerja digalakkan untuk menyertai kesatuan sekerja yang sedia ada, dan apabila pengiktirafan kesatuan sekerja diadakan dalam persekitaran bukan kesatuan, majikan hendaklah mengiktirafkan kesatuan tunggal dalam kategori yang sama. Okey, tuntutan ini berkaitan rapat dengan tuntutan nombor 2 untuk menolak kepelbagaian kesatuan sekerja. Kementerian Sumber Manusia sepatutnya memudahkan urusan pengiktirafan kesatuan sekerja, bukan untuk diulirkan sebarang seperti berikut. Jika kerajaan jujur, perkara ini harus dilaksanakan terlebih dahulu. Izinkan saya memetik satu kenyataan oleh mantan Menteri Sumber Manusia, iaitu Datuk Seri Saravanan. Dalam kenyataan beliau, dia tidak jujur dalam menyamakan kebebasan untuk menjadi ahli mana-mana kesatuan dengan kepelbagaian kesatuan. Dia tidak hanya berbeza, tetapi sama sekali bertentangan antara satu sama lain. Tujuan sebenar untuk mempromosikan kepelbagaian kesatuan adalah untuk memecah belah gerakan kesatuan sekerja dan melemahkan hak pekerja. Apabila berlaku kepelbagaian kesatuan sekerja di satu tempat kerja, bilangan ahli kesatuan tidak semestinya bertambah, malah adalah sama saja bilangannya. Yang bertambah adalah kesatuan sekerja itu sendiri. Sebagai contoh, satu tempat kerja hanya ada 100 orang pekerja. Jadi bila ada 100 pekerja, tiba-tiba masuk banyak kesatuan sekerja ada 5. Jadi bila ada 5, aku ambil 20, aku ambil 20, aku ambil 20. Jadi secara langsung ini akan melemahkan kuasa tawar-menawar di dalam perjanjian bersama. Okay? Dan akan memasuki kebebasan terhad yang dimiliki oleh kesatuan sekerja dan memberi kawalan mutlak kepada kerajaan dan majikan terhadap kesatuan pekerja. Tuntutan kelima adalah undi rahsia yang dijalankan oleh kerajaan yang memerlukan persetujuan pekerja untuk menyertai kesatuan sekerja hendaklah dimasukkan. Kenapa kita tuntut itu? Kerana apa yang ada sekarang, proses untuk mewujudkan kesatuan sekerja di Malaysia harus dimudahkan, bukan melalui proses yang berbagai. Sekiranya kerajaan benar-benar berminat untuk mempromosikan hak pekerja dan kesatuan sekerja, Kementerian Sumber Manusia sepatutnya akan berusaha untuk memastikan
bahawa isu-isu yang terbuka yang lama seperti proses pengiktaran kesatuan akan lebih lancar bagi kesatuan pekerja dan pekerja yang ingin membentuk kesatuan sekerja. Ini adalah satu proses yang lama yang telah disuarakan oleh kesatuan sekerja untuk dalam proses pengiktirafan. Isunya ada senarai nama, di antaranya adalah senarai nama orang yang layak mengundi. Contohnya, kalau hari ini kita hantar satu pengiktirafan pada pihak majikan, proses undi itu akan buat mungkin lagi dalam tempoh 1 tahun. Tetapi senarai nama yang masa kita hantar itulah yang akan diguna. Pada ketika itu mungkin di antara pekerja-pekerja yang telah berhenti bekerja, dan ataupun untuk pekerja asing mungkin mereka dah tamat perkhidmatan, mereka dihantar balik ke Indonesia. Jadi mana mungkin kesatuan mampu untuk memanggil mereka balik semata-mata untuk undi. Dan dia bukanlah dalam undi itu bukanlah dalam proses dalam BRI yang ada sekarang. Jadi mana bukan dikira berdasarkan undi dalam kotak. Mana-mana yang tak tenang, mana-mana yang tidak hadir, mereka itu adalah undi kepada pihak majikan. Walaupun jelas dalam kertas undi menyatakan ahli kesatuan ataupun bukan ahli kesatuan. Tetapi apabila yang mana-mana contohnya ada 100 orang, 40 orang telah mengundi, tetapi 60 orang tidak datang mengundi, secara otomatiknya berpihak pada pihak majikan. Atas dasar itu kami minta perkara ini dihapuskan. Okey. Tuntutan ke-6 adalah tuntutan yang paling dekat dengan pekerja Malaysia. Okey. PKSO dan KWSP hendaklah mengadakan mesyuarat agung tahunan secara teratur dan menjemput pencarum-pencarum serta pihak yang berkepentingan bersama-sama membincangkan aktiviti dan laporan kewangan bagi mencapai ketulusan dan accountability. Kenapa kita kata begitu? Kerana kita sebagai pekerja dan sebagai pencarum harus diberi akses secara langsung dalam segala keputusan pentadbiran melalui mesyuarat agung tahunan. Jadi mana sebagai pencarum, jadi kita boleh tahu apa berlaku dalam proses, bagaimana dalam bentuk dividen dan akan dideklarkan dan itu semua, agar keputusan Wan Pencarum dapat dikawal. Kerana sekarang ni kita lihat kerajaan dengan semenang-menangnya menggunakan duit pencarum untuk kepentingan masing-masing. Okay? Itu yang kita rasa harus dilaksanakan. Sebagai pencarum kita harus dapat satu akses yang terbaik dari mesyuarat agung tahunan. Untuk maklumat rakan media semua, kamu telah menggerakkan jawatan kuasa cawangan di setiap negeri untuk menyerah kepada semua calon-calon yang bertanding di kerusi parlimen pada PRU 15 ini. Jadi mana gerakan ini kita telah menggerakkan dari jawatan kuasa mengikut zon negeri masing-masing untuk berjumpa semua calon yang bertanding di pilihan raya dan menyerahkan tuntutan ini. Dan selepas serah, mereka akan menandatangani persetujuan untuk membawa isu ini ketika kempen pilihan raya, dan apabila menang dalam tempoh 1 hari, isu ini harus diangkat untuk diterima. Jadi setakat ini dulu. Mungkin rakan-rakan saya ingin menambah sedikit poin yang ada. So bagi pihak saya sendiri, terima kasih. Terima kasih Saudara Budi, fungsi kamu dalam menyampaikan pertentangannya. Kita serahkan seterusnya kepada Datuk Abdul Halim Mansur untuk menyampaikan hujah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu perjuangan. Lebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada pihak media yang berkorban masa dan juga caller kerana maklumlah berita pilihan raya dan calon-calon itu lebih panas waktu ini. Saya ucapkan juga terima kasih kepada kawan saya Datuk Syafiq Muhammad yang saya nampak dah baik. Dan rakan-rakan saudara Salam daripada Ram, saudara Rudi Ismail, Ismail dan semua rakan-rakan saudara-saudara
tujuan kerajaan meminda Akta Persatuan Kerja. Pendek cerita bahawa kerajaan masih menganggap bahawa Persatuan Sekerja ini adalah satu daripada association yang bahaya. Sebab awak kena faham bahawa pindahan itu banyak penalti kerana bahaya walaupun daripada Akta 1959. Jadi apa yang penting di sini ialah Akta Persatuan Kerja 1959 hanya meletakkan bagaimana persatuan itu didaftar, ditadbir, urus dan administrasi. Mereka lupa bahawa kuasa persatuan kerja dari penubuhan sampai hak perundingan berada di dalam Akta Hubungan Perusahaan 1967. Ya, kalau kita kata lihat bahawa dalam Konvensyen ILO ia membabitkan 98 iaitu freedom for negotiation dan Akta 87 ILO 87 yang kerajaan tak iktiraf iaitu kebebasan berkesatuan. Yang kerajaan iktiraf 98. Jadi kalau kita tengok bidang kuasa daripada penubuhan mestilah berlaku di bawah Akta Hubungan Perusahaan 1967 daripada Seksyen 2 sampai Seksyen 9. Jadi kalau kerajaan kata susah, bagaimana yang bermasalah banyak mengatakan bahawa mahukan pengurusan kesatuan itu lebih ampuh dengan pemilihan pekerja untuk memasuki kesatuan. Pertama yang kita harus hadapi ialah di bawah Konvensyen 98 menyatakan bahawa untuk mendapat hak perundingan perjanjian bersama di bawah Akta Hubungan Perusahaan 1967 bawah Seksyen 13 sampai Seksyen 1 mestilah kesatuan itu ada 51% majority. Jadi kalau kesatuan itu diperbagaikan, satu tadi dah sebut banyak undi sulit akan berlaku, ada masyarakat bersetuju untuk mengadakan undi sulit di tempat kerja. Kemudian apa akan berlaku? Yang paling penting yang kita ambil adalah negara di sebelah jiran kita Indonesia. Dia mempunyai sekurang-kurang 5 kesatuan dalam satu tempat kerja. Apa terjadi ialah hak perundingan perjanjian bersama gagal. Kerana tak ada kesatuan yang ada 51%. Kalau kita kata bahawa dia nak memecahkan divide and rule bawah Seksyen 9 mengatakan kesatuan mesti ditubuhkan mengikut skop atau bidang. Saya tengok dekat sini, saya rasa kita boleh ambil contoh Maybank. Ya. Ada NUBE, klasifikasi kategori pegawai rendah. Ada AMCO, pegawai peringkat menengah. Ada satuan pekerja, ada apa tadi? Bukan AMCO yang mula-mula apa dia panggil? Itu AME, sebelum AME yang kenapa saya boleh lupa nama dia, marah sangat. Ada paling semua, kita ada NUBE, kita ada ABO, lepas tu AME, lepas tu AME juga tergantung, lepas tu kita ada AMCO, kita ada Security Maybank. 5 bidang, 5 negotiation, 5 collective agreement. Jadi di sini saya katakan tadi bahawa dalam straightforward perkara ini ialah mengikis hak perundingan. Apabila kesatuan diperbagaikan, mana right of negotiation, right of collective agreement akan gugur. Yang ini yang kita khawatirkan, kerana itulah kenapa kesatuan ditubuhkan. Kesatuan ditubuhkan mengikut Seksyen 9 IR Act dan mempunyai hak untuk berunding di bawah Seksyen 13 Seksyen 1 dalam IR Act 1967. Kenapa kita tak nampak benda ni? Kenapa kita dibiarkan mengatakan pindahan berlaku di Akta Kerja, tetapi tanggungjawab kita di bahagian Akta Hubungan Perusahaan yang menjadi sole bargaining power kita tidak dipinda. Tidak dipinda yang menentukan satu contohnya, walau apa kesatuan diperbagaikan, maka perjanjian bersama tetap wujud dan dirundingkan oleh kesatuan masing-masing. Kenapa dia tak pinda? Kenapa dia tidak pinda bahawasanya bahawa kesatuan yang tak ada majority pun, sekarang contohnya saya ada 200 perjanjian bersama, saya dah organize lebih daripada 400 syarikat. 200 gagal kerana kurang 1%.
Kesatuan boleh ditumbuhkan tapi jadi kelab yang tidak ada hak perundingan. Jadi di sini yang mana akta ini dipindah, kita dah soalkan di town hall saya rasa, yang mana tidak dapat dijawab oleh pihak Jabatan Ahli-Waris Kesatuan Kerja, kerana dia kata yang tak bersangkut paut dengan akta kerja dan kesatuan kerja, tanya kepada akta perhubungan pusat. Dia ada dua kepala, dia ada dua KP, lain bangunan bawah satu menteri. Di sini yang saya kata masyarakat, ahli parlimen, menteri sendiri. Saya pernah cakap dengan saudara-saudara Encik Wan Syarabana, saya kata, you faham atau you tak faham? Dia kata, ini yang terbaik. Dia punya terbaik. Jadi di sini saya nyatakan salah satu daripada cover yang dibuat oleh saudara Rudi itu nombor 2, nombor 4 dan nombor 5, yang mana perpindahan yang dibuat melanggar. Contohnya pindaan yang dibuat, dia kata sejurus selaras untuk Konvensyen 87. Konvensyen 87 tidak meletakkan orang ketiga, iaitu pihak kerajaan atau Jabatan Ahli-Waris Kesatuan Kerja tidak wujud. Konvensyen itu mengatakan freedom of the union, anybody can form a union, and administration of the union is free from other third party. Macam kita kahwin lah, tak ada orang ketiga lah tengah-tengah. Kalau kahwin dua tak apa bang, itu kira dua je. Jadi di situ saya berikan sedikit penerangan kenapa pihak kamu membantah, kerana secara tidak langsung perkara ini akan menindas pekerja dan dia akan memudahkan pada majikan, walaupun pada waktu ini majikan tidak setuju, tetapi dia akan bersetuju di akhirnya kerana hak perundingan akan gagal, kerana kita persatuan yang dipelbagaikan tidak akan ada majoriti untuk hak perundingan. Terima kasih. Baik, terima kasih Datuk Abdul Halim atas pembukaan kita. Saya jemput seterusnya Datuk Syafiq Maman untuk menyampaikan pendapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lim, seluruh kawan saya pendek. Kalau ikut daripada resolusi yang ada ni, saya lebih suka pergi nombor 2 tu kepada nombor 1. Saya menyadarkan nombor 2 ni pergi nombor 1. Yang paling penting sekarang ni, apabila Parlimen bersidang, maka rang undang-undang yang telah dikemukakan itu patut dicarikan. That will be the cooling period. Selepas pada itu, adakah lebih banyak engagement dengan kesatuan kerja? Engagement is very important, kerana hanya dengan engagement itulah maka kita dapat pecahkan perbuatan yang mana baik dari yang tidak baik, ataupun yang baik dari orang baik. Kalau engagement ini tidak ada, hanya digunakan secara mutlak dan diangkat sebagai satu daripada pindaan, sedangkan keresahan daripada pekerja-pekerja itu ada. What is the meaning of that? Tidak ada guna, tidak ada keharmonian. Hari ini semua orang menyatakan solidariti. Apa maksud solidariti kalau ada yang kecewa? Jadi dalam hal ini, yang paling bagus dengan adanya bentuk kerajaan baru, tarik balik apa yang ada, U-turn balik, and then ada dua option. Satu, sama ada batal terus. Yang kedua, kalau mau dibincang, bincang. Biar sampai kita dapat satu keputusan yang muktamad. Apa yang kita lihat pada hari ini, perpecahan itu akan terus berlaku. Jadi siapakah sebenarnya belakang tindakan ini? Adakah kerajaan ataupun majikan? Kalau nak kata pekerja, jauh sekali. Because I don't think so that kita setuju elemen-elemen seperti itu. Saya pun seperti Datuk Halim tadi, ada banyak pengalaman. Kita dah lihat ini adalah satu trend yang boleh menghancurkan kesatuan, boleh melemahkan kesatuan, dan juga kemungkinan besar lagi ramai kesatuan atau lebih banyak kesatuan bukan dapat ditumbuhkan, tetapi tidak dapat ditumbuhkan. Satu contoh yang terbaik yang saya boleh berkongsi pada pagi, walaupun 65 tahun telah kita merdeka, hanya 6% saja yang ada kesatuan. 94% sehingga hari ini tidak ada berkesatuan.
satu nisbah yang patut kita kaji balik. Why? Kenapa perkara ini berlaku? Sudah tentulah ada banyak obstacle yang ada. Jadi kami juga menjalankan seperti yang dikatakan oleh saudara Zulki dan juga saudara Rusdi dan Pak Halim. Terima kasih. Terima kasih Datuk Syafi atas penerangan tadi. Seterusnya kita jemput saudara Azlan, awam daripada Majlis Tindakan Ekonomi Malaysia. Silakan. Majlis Tindakan Ekonomi memang meletak kepentingan pekerja itu di atas sekali. Utamanya kita memperjuangkan mempertingkatkan gaji untuk pekerja-pekerja. Itu saya rasa adalah motif utama di dalam banyak perundingan di antara majikan dan pekerja di dalam kolektif negotiation. Saya nak cerita sikit je. Dalam sudut analisis ekonomi ada dua major komponen. Satu gaji, satu keuntungan. Dan itu cara dalam ukur KDNK ataupun GDP bahasa Inggeris. KDNK atau misalnya orang dalam negara kasar, gross domestic product. Gross domestic product is measured by profit dan gaji. Jadi apabila gaji naik, untung turun. Jadi senari dengan apa yang Datuk Halim tadi cerita, dia seolah-olah sudah satu agenda nak turunkan gaji, naikkan untung. Basically that's the essence of it. Jadi berbagai-bagai perkara mekanisme diadakan. Bukan pekerja yang sekali berbincang bersama kerajaan di dalam, sepatutnya ada tripartite di dalam semua perkara seperti rang undang-undang ini. Tetapi perbincangan kita tahu siapa yang utarakan cadangan-cadangan ini. Lahir daripada multiplicity ini sebenarnya lahir daripada permintaan Amerika di dalam perjanjian TPPA dulu yang sekarang jadi CPTPP, dan permintaan USA tak boleh dibuat di dalam perjanjian utama, tetapi dia minta side letter daripada Malaysia. Malaysia memberi satu komitmen nak membuat perubahan di dalam undang-undang buruh. Maka lahirlah RUU Industrial Relations Act yang dulu dan RUU Trade Union Act yang telah diteruskan. Jadi permintaan untuk mengubah undang-undang ini adalah dari Amerika. Dan apabila kita cakap pasal dari Amerika, bukan daripada rakyat atau pekerja Amerika, sebenarnya adalah daripada multinational corporation Amerika. Yang jadi kalau kita tengok kaji apa yang section yang diminta ubah, in the first place, permintaan pindaan ini verbatim daripada Amerika yang dalam surat Amerika minta, almost exactly identical. Jadi itulah kita boleh lihat agenda ni. Jadi secara keseluruhannya kita lihat kalau keadaan sekarang ni kebajikan pekerja gaji pada tahun 2020 gaji pendengar hanya RM2,060. Gaji di Malaysia terlalu rendah. Jadi memang perlu dipertingkatkan kepada tahap apa yang dipanggil living wage, pendapatan yang selesa hidup, pendapatan yang bermaruah. Jadi itu patutnya tujuan kita. Untuk tujuan itu, ini unjuran saya ataupun anggaran saya, minimum wage pada 2030 kena meningkat ke tahap 3,500 lebih kurang. Ini untuk mencapai pendapatan isi rumah menengah lebih lingkungan 9,000 sebelum macam itu. Itu sebenarnya adalah unjuran dapatan mampu bermaruah living wage pada 2030. Maknanya perlu peningkatan gaji kerana
gaji pendapatan pada pekerja-pekerjaan ini adalah 80% daripada pendapatan isi rumah. Jadi orang kebanyakan pekerja dia tidak mampu untuk, dia tidak ada aset-aset pelaburan. Jadi pendapatan isi rumah itu semuanya datang daripada gaji. 80% datang daripada gaji. Jadi apabila gaji rendah, itu yang kita nampak kebajikan isi rumah, kedudukan isi rumah ini memang berentang sangat. Mudah sikit, mudah terjejas. Kalau ada shock sikit, maknanya shock. Kalau ada hilang kerja, keluarga sakit, isteri sakit, ibu sakit, maka dia kadang-kadang dia pergi kehidupan dia berubah ke yang satu keadaan yang tak boleh reverse ke semua. Berhutang pada alur pula macam-macam. Jadi itu keadaan macam kais pagi makan pagi, itulah kedudukan sekarang dalam benda. Jadi ini sebenarnya adalah, jadi kita kena tentang, dan saya setuju dengan tuntutan-tuntutan yang telah diberikan di sini, iaitu 6 tuntutan ini. Kita kena bekerja keras bagi tahap badan-badan yang saya mewakili, insyaAllah kita mengokongi usul-usul itu. Sekian. Terima kasih kepada Ahmad atas perbincangan. Baik, seterusnya, tak boleh jika ada adu tiada lesungnya, tak berguna jika ada dayung tiada sampainya. Tak lengkaplah majlis jika tiada yang berbicara. Maka seterusnya kita buka untuk sesi soal jawab oleh media dan rakan-rakan yang ada. Silakan. Sekiranya ada soalan, sesi soal jawab oleh media. Silakan. Boleh kenalkan daripada media mana? Hidayah daripada sebenarnya tentang menggerakkan yang kuasa cawangan setiap suri dah digerakkan. Setakat ni ada tak calon yang dah ada dalam Terima kasih Hidayah. So gerakan ini telah dimulakan seminggu yang lepas, dan sehingga kini 21 calon telah bersetuju menangani tuntutan ini. 11 di Penang, 5 di Kedah, 1 di Perak, Selangor 2, KL 1 dan Melaka 1. Dan di antara parti-parti ini semua parti, kalau boleh saya kata, ada Parti Rakyat Malaysia, Barisan Nasional Berjuang Bebas, Warisan Muda, Pakatan Harapan. Jadi mana ada, yang mana dia bukan hanya certain yang nak dan senang, tapi semua parti yang tadi. So kita ada senarai dia, kita sediakan dekat meja sekretariat. Nanti mungkin Hidayah boleh dapat dia senarai. Dan kita percaya selepas sidang media ini, itu yang kita minta rakan-rakan media untuk keluarkan berita ini. Dan selepas ini kita rasa mungkin calon-calon akan datang mencari kita untuk tanda tangan tuntutan ini. Dan nanti balik dia, kemudian kita akan menyeru dan menyarat 15 juta pekerja untuk terus mengundi calon-calon yang sanggup memberi komitmen. So mana kamu akan buat promosi percuma kepada calon-calon melalui laman sosial kita. Jadi saya rasa kalau boleh ikut pada itu, saya rasa selepas ini mungkin 945 calon yang bertanding di Parlimen seluruh Malaysia akan datang mencari kamu. Terima kasih. Soalan seterusnya, silakan. Bukan ini yang sebenarnya itu adalah hanya individu, walaupun dengan parti, kemudian parti. Adakah kamu akan pergi pada parti secara besar ataupun individu? Buat sekarang ni kita pergi kepada calon dan kita percaya dalam proses jawatan kuasa kita bergerak ke apabila kita berjumpa beberapa parti, ada calon yang tidak berani membuat komitmen tentang tuntutan ini kerana mereka maklum pada kita, untuk kepada ketua parti. Jadi
kita punya strategi adalah kita nak pastikan calon-calon itu supaya mereka sendiri bila menang nanti kita ada berbagai berbilang-bilang yang akan boleh membawa isu ini. Kalau kita pergi ke parti, pengalaman kita dengan parti dia beri komitmen, tetapi akhirnya mesej itu tak diturun kepada calon. Jadi strategi kita ini adalah untuk terus kepada calon-calonnya tadi. Kita 21 Januari kita boleh siapkan. Ya, boleh. Dan kita juga, kamu juga boleh lawati kita punya laman sosial, dan kita hari-hari kita akan ambil segala berita, segala aktiviti yang mana kita berjumpa dengan calon, dan senarai ini juga akan dinaikkan turun dalam laman web untuk memaklumkan kepada umum. Soalan seterusnya, silakan siapa? Media. Ya, pendapat sedikit. Sebenarnya dari soalan ada pendapat ya, untuk calon-calon semua mencari fakta untuk menengahkan atau keterampilan mereka. Jadi saya telah berjumpa banyak calon, dan yang sedihnya mereka tidak tahu kapasiti tenaga kerja dalam kawasannya. Jadi di sini yang mana saya telah nyatakan perjuangan kamu, yang mana dengan jelas yang saya jelaskan tadi, dan berapa ramai mereka mengetahui undi bekerja dalam kawasan. Jadi saya telah minta semua calon untuk menubuhkan biro laporan permasalahan pekerja, agar setiap calon mengambil nadi pengundi ini ialah majoriti di negara kita dalam 15 juta, 14 juta ialah pekerja. Ini yang sekarang ni calon will try to get the latest fact untuk support dia, dan kita minta media membantu kita dalam konteks ini. Soalan seterusnya, silakan. Mereka bermaksud calon yang tak sokong kamu tidak akan sokong calon tersebut. Ada dua perkara yang membuatkan calon ini serba salah. Kerana sebenarnya pindaan ini, sebagaimana yang Sarabani mengatakan, 222 parlimen mendukung. Sebenarnya daripada 222 ahli parlimen itu, saya boleh katakan 10% pun tak faham apa tentang pindaan. Kerana apabila kita berjumpa dengan calon-calon ini, mereka tidak jelas. Dia kata ini kena balik pada parti ini dasar buat perpindaan ini dah setuju. Sebenarnya bila kita tanya dia balik, dia faham atau tidak akta persatuan kerja yang dipindah. Dia kata ada ke akta tu? Di situ di parlimen, walaupun kita ada apa dipanggil yang Muhammad Datuk Abdul Hasan sebagai apa? Sebagai ketua Big Caucus pekerja di parlimen, tapi dia sendiri tak faham tentang akta kerja. Jadi bagaimanakah perbincangan? Satu, saya jelaskan kepada semua calon-calon bahawa pindaan yang dibuat ini tidak ada tripartite sebagaimana yang disebut oleh Profesor tadi. Tidak ada tripartite punya perbincangan. Apa yang telah dihantar oleh saya dengan Salamon bersetuju dengan Employer Federation ialah menentukan apa yang terbaik dikekalkan, dan pindaan tidak ada banyak di akta persatuan kerja kecuali menghalang tindakan-tindakan yang tidak baik. Tetapi apabila pindaan ini dibawa parlimen, menteri tukar, MTC juga tukar, MEF juga tukar, pindaan ini timbul yang tidak diketahui oleh sesiapa pun. Ini masalah dia. Kerana orang dalam parlimen dia hanya sokong dia ikut parti. Dia tak tahu tentang apa sebenarnya akta persatuan kerja. Ini permasalahan yang terpaksa kita pergi satu persatu kepada calon. InsyaAllah. Soalan seterusnya, silakan. Siapa? Media. Tapi soalan saya jawab.
pegang pada asas perubahan kamu ini sendiri adalah untuk membantah kepelbagaian kesatuan sekalian. Jadi kalau soalan tuan itu untuk mendukung atau mendukung, kita bukanlah satu organisasi berdasarkan politik, tetapi mana-mana orang yang menyokong kepada hak bekerja, orang itu harus kita angkat supaya mereka boleh membawa suara pekerja ke peringkat seterusnya. Itu yang saya boleh jelaskan. Thank you, Doctor. I just want to add one more point based on what the Chairman, Brother Rudy, has said. Your question is whether kamu will support political parties which did not support kamu's demand. We, like what Rudy said, we are not against political parties. Every political party has a role to play to protect the Malaysians. And 50 million workers are part of that voters who's going to decide who is the next government after 19th of November. With due respect to some political parties, the individuals in certain political parties are in support of the demands of kamu. But unfortunately, the same political parties approved the amendment of the recent RUU in the parliament. So when we approached them and explained to them, they themselves were shocked that their political parties have approved such an amendment. So that is why any individuals who support this, we will promote them as a candidate liked by the workers, and looking forward for these candidates to carry out and protect workers' interests when they assume the position of Member of Parliament. So, irrespective of whichever political party, but the individuals, we believe, can convince their political party, the individuals can explain the rationale about kamu's demand in the Parliament when they are elected. So we support the individuals irrespective of which political party they come from. Thank you, Doctor. I am nama saya sebenarnya saya adalah committee member AJK kamu. Yang apa saya nak tambah dari apa yang rakan saya iaitu Cik Halim, Rudy sebagai pengurusi dan saudara Solomon ada katakan. Saya nampak dari perspektif ini calon semua yang tanding adalah satu kumpulan. Memang di parlimen hanya 222 orang saja boleh duduk sana. Itulah akan dipilih oleh rakyat. Tetapi perjuangan kamu iaitu menolak kepelbagaian kesatuan sekerja yang akan hancurkan kesatuan sekerja, tidak akan meninggikan keahlian, sebab bayangkan ada di tempat kerja lebih dari satu kesatuan di mana itu adalah bertentangan dengan keharmonian dan juga kuasa yang ada di tangan ketua pengarah, iaitu dia boleh masuk ambil semua benda kesatuan. So ini kita akan teruskan, kamu akan teruskan. Dari saya nampak dari sudut ini, walaupun di Dewan Rakyat telah dilulus, tetapi parlimen telah dibubarkan. So soalannya adalah, adakah lepas di
sempurnakan dengan pilihan raya dan parlimen sesi baru, adakah akan itu diteruskan ke Dewan Negara dan terus kepada Agung untuk sign dan untuk menteri laksanakan, atau akan dihantar balik kepada Dewan Rakyat? Ini soalan yang ada dalam demand kita, dan ini pun kita akan berusaha untuk kita ada nafas untuk bincang berkenaan dengan perkara ini. So, pilihan raya, ya, apa saudara Solomon kata, kita sokong sesiapa yang sokong perjuangan kamu, tetapi selepas pilihan raya, selepas ahli parlimen dipilih, kamu punya perjuangan akan diteruskan sehingga kita dapat mencapai matlamat kita, iaitu menolak kepelbagaian dan kuasa keterlaluan kepada yang akan diberi kepada Ketua Pengarah Kesatuan Sekerja. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Soalan seterusnya sekiranya ada. Silakan nama media dengan tanya lebih soalan lanjut. Baik, kita sudah tamat sesi soal jawab. Maka sebelum kita beredar, kita ada jamuan yang disediakan. Sekali lagi pihak Mustia mengucapkan terima kasih kepada panelis-panelis yang hadir. Dan sebelum ini kita minta sesi untuk memegang plakat bagi untuk kita mohon ahli persatuan sekerja, gabungan kamu yang ada tampil ke depan untuk sama-sama kita bergambar dan kita menunjukkan plakat kepada masyarakat umum. Inilah perjuangan kamu sebenarnya. Silakan. Silakan ambil plakat. Perhatian siapa rakan-rakan Kesatuan Sekerja, saya ada ayat yang ringkas dan follow saja kita cakap sama-sama kan. Bersemangat dan kita jangan jadi ambil semangat cakap supaya kita jelas. Okey, ayat dia senang je. 15 juta pengundi menyokong calon yang 15 juta pengundi menyokong calon yang menyokong tuntutan kamu. 15 juta pekerja. 15 juta pekerja. Okey. 15 juta pekerja menyokong calon yang sokong tuntutan kamu. Ya. Boleh? Okey, kita mulakan 1, 2, 3. 15 juta pekerja calon yang sokong kamu. Say like ikrar lah. One by Okay. one. We say after. Sekali lagi lah. Ya, 1, 2, 3, 4. Okay. 15 juta pekerja. 15 juta pekerja Menyokong calon yang menyokong tuntutan kamu. Once again lah. Okey, ini sekali lah. Empat kali. 15 juta pekerja. 15 juta pekerja Menyokong calon yang menyokong tuntutan kamu. hidup pekerja, hidup
Ambil gambar ni, ambil gambar. Stay. Sekejap. Dekat belakang naikkan. Okey. Lapisan bawah ni, flanko bawah sikit. Flanko bawah, belakang Cik Solomon tu belakang bawah sikit. Okey. Bawah. Nak request sekali lagi video. Okey, Singa Hadian minta request sekali video lagi. Okey, sekali lagi ya. 3, 4, okey. 15 juta pekerja. Menyokong calon yang menyokong. Tuntunan kamu. Hidup pekerja. Hidup kamu. Okey, selesai. Terima kasih. Teruskan pertandingan. Dan ayat akhir meneruskan setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Itu adalah kehidupan itulah memberikan perjalanan kamu. Walau sukar untuk ditenang, tapi kami tetap berat jalan. Sebagai